Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi diharap semua pelajar tahun 6 Gamma dalam keadaan sihat dan sejahtera. Jadi kita sambung pelajaran matematik kita pada hari ini. Sebelum ini saya telah mengajar anda cara menggunakan kalkulator. Jadi pada hari ini kita ke topik yang seterusnya, iaitu kenali nombor perdana. Jadi saya harap awak boleh merujuk buku teks, muka surat 13. Okey, kenali nombor perdana. Apakah itu nombor perdana? Okey, tengok apa yang ditulis di sini. Nombor perdana pada dahan yang mempunyai 2 biji buah ialah nombor yang boleh dibahagi dengan satu dan dirinya sendiri. Okey, nombor itu ialah nombor perdana. Okey, dia kata nombor perdana nombor yang boleh dibahagi dengan satu dan diri sendirinya sahaja. Dengan nombor lain dia tak boleh bahagi. Okey, sebagai contoh kita ambil yang ini. Nombor 2. Okey, 2 hanya boleh dibahagi dengan nombor 1, iaitu 2 bahagi 1 dapat balik jawapan 2, dan dirinya sendiri 2 bahagi 2 sama dengan 1. Dengan nombor lain 2 tak boleh kita bahagikan. Kita akan dapat nombor perpuluhan. Jadi nombor 2 tergolong dalam nombor perdana. Ini nombor 2. Okey, seterusnya cuba kita tengok contoh yang lain. Nombor 25. Okey. 25 boleh dibagi dengan 5. 25 bahagi 5 kita akan dapat jawapan 5. Bila kita boleh bahagi dengan nombor lain, kita dapat jawapan yang bukan nombor perpuluhan. Jadi ianya bukanlah nombor perdana. Jadi nombor 25 bukanlah nombor perdana. Okey. Contoh lain, 4. 4 boleh bagi dengan 1 sama dengan 4. Okey. 4 boleh bagi dengan nombor lain tak? Boleh. Contohnya 4 bahagi dengan 2. Awak akan dapat jawapan 2. Jadi 4 ini bukanlah nombor perdana. Saya ulang, syarat nombor perdana adalah nombor itu hanya boleh dibahagi dengan 1. Ni boleh dibahagi dengan 1 dan juga boleh dibahagi dengan diri sendiri sahaja. Dengan nombor lain dia tak boleh bahagi. Kalau awak bahagi, dia akan dapat jawapan dalam nombor perpuluhan. Itu adalah yang kita panggil sebagai nombor perdana. Jadi saya bagi contoh, 2 ni adalah nombor perdana. Kemudian yang 25 ni bukan nombor perdana sebab dia boleh dibahagi dengan 5. 25 bahagi 5 sama dengan 5. Okey, kemudian 4. 4 juga bukan nombor perdana disebabkan dia boleh dibahagi dengan 2. 4 bahagi 2, awak akan dapat jawapan 2. Jadi 4 bukanlah nombor perdana. Okey, kita ambil contoh lain. Nombor 31. Adakah nombor 31 ni adalah nombor perdana? Okey. 31 hanya boleh bahagi dengan 1. 31 bahagi 1 dapat 31. Kemudian 31 bahagi dengan 31, iaitu dia bahagi dengan dirinya sendiri sahaja. Dapat balik jawapan 1. Okey, selain daripada tu 31 tak boleh dibahagikan dengan nombor lain. Kalau awak bahagikan, dia akan menjadi nombor, awak akan dapat jawapan dalam nombor perpuluhan. Jadi 31 ini adalah nombor perdana. Okey, contoh lain apa lagi? 17. 17 pun sama. 17 hanya boleh dibahagi dengan 1. 17 bagi 1 sama dengan 17. Dan dengan 17 hanya boleh dibagikan dengan dirinya sendiri, iaitu 17. 17 bagi 17 sama dengan 1. Okey, jadi dia tak boleh bahagi dengan nombor yang lain. Jadi 17 juga adalah nombor perdana. Okey, cuba tengok yang ini, 1. Adakah 1 ini adalah nombor perdana? Okey. 1, syarat dia kata tadi, nombor perdana boleh dibahagi dengan 1 dan dengan diri sendiri sahaja. Tapi ada syarat tambahan, iaitu nombor perdana. Ini awak tengok ni, cas minda. Nombor perdana lebih daripada nombor 1. Lebih daripada. Okey, 1 ni tak lebih daripada 1 kan? Jadi nombor 1 ni bukanlah nombor
perdana. Jadi nombor paling kecil perdana yang awak jumpa adalah nombor 2 dan seterusnya. Okey. Dan untuk pengetahuan anda, 2 juga adalah satu-satunya nombor perdana di kalangan nombor genap. Awak tahu kan nombor genap dan nombor ganjil. Nombor genap bermula dengan 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Gandaan 2 lah. Okey, kemudian nombor ganjil terdiri pada 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Itu nombor ganjil. Jadi nombor perdana ni ianya adalah di kalangan nombor ganjil, kecuali nombor 2 sahaja nombor genap. Jadi nombor 2 ni special sikit lah. Dia adalah satu-satunya nombor perdana di kalangan nombor genap. Selain daripada itu, nombor perdana mesti adalah nombor ganjil. Okay. Kita tengok keterangan ni. Nombor 2, kenapa dia menjadi nombor perdana. Saya pun dah terangkan tadi. Okay. Nombor 2. 2 bahagi 2 sama dengan 1. Bahagi dirinya sendiri. Kemudian 2 bahagi 1 sama dengan 2. Bahagi dengan 1. 2 lebih daripada nombor 1. Jadi syarat yang ni dia dah penuhi. 2 boleh dibahagi dengan 2. Syarat kedua. Maksudnya boleh dibagikan dengan dirinya sendiri. Kemudian 2 boleh dibagi dengan 1. 2 bahagi dengan 1 sama dengan 2. Jadi 2 ialah nombor perdana. Okey, kita tengok yang ni. 17 dan 31 melebihi 1. Boleh dibahagi dengan 1 dan dirinya sendiri sahaja. Jadi 17 dan 31 juga adalah nombor perdana. 4. Boleh dibagi dengan 1, 2 dan 4. 4 bagi 2 ini. 4 bagi 2 sama dengan 2. Jadi dia boleh bahagi dengan nombor selain daripada dirinya sendiri dan juga 1. Jadi pembagi itu melebihi 2 nombor. Jadi 4 bukanlah nombor perdana. Okay, faham saya bagi tahu tadi. Saya dah bagi contoh tadi. Ni 4 bukan nombor perdana. Kemudian 25 pun bukan nombor perdana. Sebab 25 boleh dibahagikan dengan 5. Awak akan dapat jawapan 5. Okey, kemudian apa lagi tadi? Yang 1 ni bukan nombor perdana lah. Sebab apa? Ianya tidak lebih daripada nombor 1. Syarat dia mesti lebih daripada nombor 1 untuk nombor perdana. Jadi 1 ni tidak dikategorikan sebagai nombor perdana. Okey, kita pergi seterusnya. Okey, saya harap awak dah faham lah tentang nombor perdana ni. Jadi apa yang saya nak awak buat untuk latihan pertama, saya nak awak buatkan nombor 1 sampai 100 seperti ini. Tulis dalam kertas A4 ataupun buku tulis awak yang kotak-kotak tu senang. Tulis nombor 1 sampai 100. Kemudian awak bulatkan ataupun awak warnakan nombor perdana lah. Dan daripada nombor 1 sampai 100 awak cari apakah nombor perdana itu. Kat sini pun dia dah tunjukkan lah mana yang diwarnakan dengan warna kuning ni. Ini semua adalah nombor perdana. Jadi saya harap awak boleh buat latihan ini. Tulis nombor 1 sampai 100. Kemudian awak warnakan nombor-nombor perdana itu. Kalau tak berapa jelas, okay, saya tunjukkan yang ni. Ini. Buat macam ni. 1 sampailah 100. Kemudian awak warnakan nombor-nombor perdana yang ada daripada nombor 1 sampai 100. Okey. Kita pergi pelajaran seterusnya. Untuk nombor perdana ni saya rasa itu saja. Okey. Kemudian selepas awak buat kotak-kotak ni, nombor 1 sampai 100, awak dah cari semua nombor perdana daripada 1 sampai 100. Awak buat pula ni, latih diri muka surat 8. Ni latih diri muka surat 8. Saya nak awak buat soalan nombor 2 dan soalan nombor 3. Buat dalam buku tulis awak, buku kotak-kotak. Kalau boleh elakkan gunakan kertas A4. Nanti kertas tu akan hilang.
awak tak boleh buat rujukan semula. Lebih baik awak buat dalam buku. Tapi kalau tak ada buku, tak apalah, boleh gunakan kertas A4. Ni nombor 2 semua Okey. Maksudnya sebagai contoh nombor 2A 8. Dia suruh lengkapkan ajar matematik. Untuk A ni 8 sama dengan nombor apa tambah nombor apa. Nombor yang kat kotak ni perlulah terdiri daripada nombor-nombor perdana. Awak tak boleh masukkan nombor yang lain. Awak tak boleh tulis 1 tambah 7 sama dengan 8. Kerana 1 bukanlah nombor perdana. Okey, dia mesti kedua-dua nombor adalah terdiri daripada nombor perdana. Jadi untuk dapatkan 8, apakah nombor perdana yang awak boleh guna? Ni. 3 tambahkan dengan 5. 3 tambah 5 dapatlah jawapan 8. Jadi yang lain ni awak buat sendirilah. Maksudnya carikan jawapan yang terdiri pada nombor perdana yang ditambahkan dapat jawapan inilah apa yang dikehendaki ni. Okey, kita pergi tajuk seterusnya. Nombor 7 digit. Apakah yang maksud 7 digit ni? Nombor 7 digit ni maksudnya yang sebutan juta lah. 7 digit. Okey. Kita tengok contoh yang pertama. Data murid pada 31 Ogos 2014 merekodkan jumlah murid sekolah rendah ialah 2,708,211 orang. Mereka terdiri daripada 1,391,785 orang murid lelaki dan 1,316,426 orang murid perempuan. Jumlah murid ialah 2,708,211. Yang ini saya dah sebutkan tadi. Okey, cuba tengok carta bawah ni. Dia masukkan nombor ini ke dalam rumah nombor. Digit dia 2, rumah nilai tempat dia adalah juta, jadi nilai digit 2 juta. 7, nilai tempat dia ratus ribu, jadi nilai digit dia 700,000. Sifar berada di nilai tempat 10,000, jadi nilai digit dia apa? Sini. Sifar lah, sebab dia sifar. Okey, 8 nilai tempat dia 1000, jadi nilai digit dia 8,000. 2 berada di rumah apa? 2 ni adalah rumah ratus, jadilah 200. 1 berada di rumah 10, jadi 10. Dan 1 berada di rumah sa, jadi sini sa 1. Okay. Saya cerakin 1,391,785 mengikut nilai tempat. Ini nilai tempat ni, rumah nombor tu. Okay. Bila kita cerakin mengikut nilai tempat, ianya akan menjadi 1 ni berada di rumah juta, jadi 1 juta. Tambah 3 berada di rumah ratus ribu, jadi 300,000. 9 tambah lagi dengan 9 berada di rumah 10,000, jadi 90,000. 7 berada 1 berada di rumah 1000, jadi kita tambahkan 1,000. Lepas tu tambah lagi dengan 7 yang berada di rumah ratus menjadi 700. 8 berada di rumah 10, jadi kita tambah 80. Dan yang terakhir 5 berada di rumah sa, jadi kita tambah 5 sa. Cerakin mengikut nilai tempat, maksudnya awak kena tulis dia punya rumah nombor. Semua rumah nombor ni awak kena tulis. Yang tambah ni pun wajib awak tulis. Sebab ianya adalah gabungan. Maksudnya 1 juta tambah 300,000 tambah 90,000 tambah 1,000 tambah 700 tambah 80 tambah 5. Awak akan dapat balik nombor ini. 1,391,785. Okey, dia kata cerakinkan nombor yang nombor lain ni. 1,316,426 mengikut nilai digit. Bincangkan. Dia suruh cerakinkan mengikut nilai digit. Tadi kita buat cerakin mengikut nilai tempat. Okey.
Jadi macam mana awak nak cerakinkan? Okey, kita buat sama-sama. Bermula dengan nombor 1. 1 berada di rumah juta, jadi 1 juta. Disebabkan kita cerakin mengikut nilai digit, jadi kita tukarkan dia dalam bentuk digit. Kita tak tulis macam ni. Ini adalah rumah tempat, rumah nombor. Jadi ia cerakin pada nilai tempat lah. Sekarang kita nak nilai digit. Jadi kita cerakinkan, kita tulis dalam bentuk digit. Okey. Seterusnya masih juga sama, tambah 1 jar, lepas tu 3. 3 berada di rumah ratus ribu, jadi tambah 300,000. So tambah 1 berada di rumah 10,000, menjadi 10,000. Tambah lagi 6 berada di rumah 1000, jadi kita tambah 6,000. Kemudian 4 berada di rumah ratus, kita tambahkan dengan 400. Dan kita tambah lagi dengan 2 berada di rumah 10, jadi 20. Dan yang terakhir 6 berada di rumah sai, ditambah 6. Okay. Bila nombor-nombor ini, maksudnya kita ada tulis tambahkan, maksudnya kita tambahkan lah. Bila kita tambahkan, dia dapat balik jawapan ni. 1,316,426. Ini cara kita cerakin dalam mengikut nilai digit. Okay. Cara awak faham ni lah. Ini benda yang mudah. Daripada darjah 1 sampai darjah 5 awak dah belajar cerakin. Cuma saya nak ingatkan balik, cerakin ada 2. Yang pertama dengan mengikut nilai tempat, awak akan dapat jawapan seperti ini. Yang kedua, cerakin mengikut nilai digit, awak dapat jawapan macam ni. Nilai tempat maksudnya awak kena tulis dia punya rumah nombor. Dalam perkataan lah, kita tulis dia punya rumah nombor dalam perkataan. Nombor dia kat depan, digit dia, kemudian belakang dia kita tulis demi rumah nombor. Itu cerakin nilai tempat. Yang lagi satu adalah cerakin mengikut nilai digit. Bila kita sebut digit je, maksudnya dalam bentuk nombor lah. Jadi awak tulis semua dalam bentuk nombor. Okey, saya harap awak faham benda tu. Seterusnya dia kata 1,316,426 dibundarkan kepada ratus ribu terdekat menjadi 1,300,000. Okey. Maksudnya dia nak bundarkan pada ratus ribu. Ratus ribu ni digit apa ni? 3. 3 berada di rumah ratus ribu. Cara kita bundar nombor 3, dia kata kepada ratus ribu. Jadi kita tengok digit berada di rumah ratus ribu ni. Lepas tu kita tengok nombor yang berada di belakang dia. Okey, iaitu 1. Okay, senang nak nampak sini, saya tulis sini 1, 3, 1, 6, 4, 2, maaf 4, apa tak jumpa 4, 2, sekejap Okey, 4, 2, 6. Okey, dia kata bundarkan kepada ratus ribu terdekat. Ratus ribu yang nombor yang berada di rumah ni. Ini rumah ratus ribu. Sini rumah 10,000. Sini rumah 1000. Ini rumah ratus ribu. Kita bundarkan. Cara dia, kita lihat satu nombor yang berada di belakang dia. Belakang ni maksudnya sebelah kanan. Kita tengok belakang dia, digitnya adalah 1. 1 tergolong dalam
golongan kumpulan kekal. Jadi ini adalah kekal. Yang belakang ni kita akan jadikan dia sebagai sifar. Satu ni nombor sebelah depan, iaitu sebelah kiri ni memang kita kekalkan dia. Kemudian yang 3 ni kekal juga, 3. Okey, yang belakang ni menjadi sifar. Ini pun adalah apa yang awak dah belajar dari tahun lepas. Bukan kata tahun lepas saja, daripada awak darjah 1 awak dah belajar bundar nombor. Jadi sepatutnya tak ada apa masalah lah. Okey. Jadi bila kita bundarkan kepada rumah puluh ratus ribu, daripada 1,316,426 dia menjadi 1,300,000. Okey, jadi saya harap awak fahamlah yang ni. Kita bundarkan ni. Kita tengok seterusnya. Bundarkan 1,600,000 kepada juta terdekat. Okey, ini sekarang dia nak bundar kepada juta terdekat. Juta. Rumah juta sekarang ada digit 1. Okey, kita tengok digit yang berada di belakang dia, sebelah kanan dia, iaitu 6. 6 dalam kumpulan tambah 1. Okey, yang kita nak tambah 1 ni adalah rumah juta lah, sebab kita bundarkan pada rumah juta. Jadi 1 tambah 1 menjadi 2. Yang belakang ni semua menjadi sifar. 6 menjadi sifar. Yang belakang ni memang dah sifar kan? Sifar lah. Okey. Jadi 1,600,000 ni bila kita bundar kepada juta yang terdekat, dia menjadi 2 juta. Okey. Kita tengok ni, dia dah wakilkan dalam bentuk garis nombor. Saya buang dulu lah apa yang saya tulis ni. Saya dah terangkan tadi, jawapannya adalah 2 juta. Kita tengok dalam bentuk garis nombor pula. 1 juta, sini 2 juta. 1,600,000 berada di sini. 1,600,000. Jadi 1,600,000 ni kita nak bundarkan kepada 1 juta. Kepada juta terdekat, maaf. Okey. Jadi ia lebih dekat nak pergi mana? Adakah 1,600,000 ni dekat nak patah balik ke 1 juta ataupun nak ke depan ke 2 juta? Mana satu yang lebih dekat? Kalau awak tengok kat garis nombor ni, sudah tentulah pergi ke 2 juta. 1,600,000 ni dekat pergi ke 2 juta berbanding dia nak patah balik ke 1 juta. Jadi bila dia dekat ke sini, dia akan, inilah jawapan awak, 2 juta. Okey. Jadi dia buat konklusi 1,600,000 dibundarkan kepada juta yang terdekat menjadi 2 juta. Itu kesimpulan dia lah. Okey, kemudian dia ada cakap lagi info tambahan. 1,600,000 adalah sama dengan 1,6 juta atau 1/3/5 juta. Dia bagi info tambahan. Ini adalah dalam sebutan perpuluhan juta. Ini dalam bentuk nombor bercampur juta. Okey. Tak apa. Kita akan belajar seterusnya. Dekat sini nanti kita akan belajar yang ini. Perpuluhan juta dan juga pecahan sebutan juta. Okey, jadi kita sambung kita punya pelajaran nombor perpuluhan juta dan pecahan juta. Yang macam tadi ni lah. Okey, sebanyak sifar perpuluhan sifar 51 juta orang menghadiri jamuan makan malam bersempena perasmian dataran 1 Malaysia di Pantai Kelebang, Melaka yang dianjurkan oleh Kerajaan Negeri Melaka pada 4 Februari 2010. Okey, ini disebut perpuluhan juta. Sifar perpuluhan sifar 51 juta. Okey, tengok macam mana dia boleh sebut perpuluhan juta tu. Okey, dia masukkan dekat rumah nombor ni. Awak tahu nombor yang terakhir rumah nombor adalah sah. Okey, belakang daripada sah, maksudnya di mana ada titik perpuluhan tu, kita sebut sebagai per 10 juta, per 100, maaf, bukan per 10 juta. Kita sebut rumah nombor tu adalah, selepas sah tu adalah per 10, kemudian per 100 dan per 1000. Okey, jadi
Dia dah buat rumah nombor ni, dia masukkan je lah. Sifar berada di rumah sah. Sifar kedua berada di rumah per-10. 5 berada di rumah per-100 dan 1 berada di rumah per-1000. Jadi titik perpuluhan berada di sini. Kita sebut sebagai sifar perpuluhan sifar 5 1 juta. Belakang ni mesti ada juta sebab ini adalah dalam sebutan juta. Okey. Kita tengok yang ini, fakta nombor. Setiap hari darah mengalir di dalam tubuh manusia sejauh 0.18 juta kilometer. Okey. Dia kata 0.18 juta. 0.18 juta. Adakah sebutan ini betul? 0.18. Okey, ini adalah salah. Kenapa saya kata salah? Okey, kita sebut dia sebagai 0.18 juta. Belakang daripada titik perpuluhan ni, di sebelah kanan ni, kita tak payah gabungkan dia. Kita kena sebut dia satu persatu nombor tu. Jadi 0.18 juta. Itu cara sebutan yang betul. Okey, tengok contoh seterusnya. Ratu lebah bertelur kira-kira 3/4 juta biji dalam masa setahun. Okey, ini adalah dalam sebutan pecahan juta. Okey, diameter matahari adalah lebih kurang 1/2/5 juta kilometer. Okey, yang ini hampir 1/2 juta calon telah menduduki UPSR pada tahun 2013. Okey, murid perempuan ni kata 3/4 juta atau 3 suku juta. 3/4 juta ni kita juga boleh sebut dia sebagai 3 suku juta. Okey. 1/2 juta, yang ini 1/2 juta. Dia kata bolehkah 1/2 juta disebut sebagai setengah juta? Boleh tak? Boleh. Okey. Yang 3/4 juta itu juga boleh disebut sebagai 3 suku juta. Kalau 1/2 kita boleh sebut sebagai setengah. Jadi dia juta, setengah juta lah. Okey, kemudian dikata pula, nyatakan 1/2/5 juta dalam perkataan. Tadi itulah yang saya sebut. 1/2/5 juta. Itu cara kita sebut dalam perkataan. Ni contoh terakhir ni, dia kata 2.085 juta. Jadi dia tulis 2.085 juta. Ini dalam perkataan. Ini dalam angka lah. Okey, seterusnya 1/5/8 juta. Dia tulis sini. Betul ke ni? 1/5/8 juta. Okey. Dia kata cara menulis nombor yang manakah yang betul, bincangkan. Yang tadi saya sebut yang ini yang betul. Okey, yang ini salah lah. Kenapa dia salah? Dia tulis ni 1/5/8 juta. Dia tulis sini 15/8 juta. Sepatutnya dia punya menjadi ini 1/5/8 juta. Jadi 1/5/8. Ini cara yang sebenar kita tulis. Kalau yang dia tulis ini salah ni. Ini dia buat 15/8 juta. Okey, ini yang betul dia. 1/5/8 juta. Jadi sampai di situ saja kelas kita pada hari ini. Untuk latihan seterusnya, tadi saya dah suruh buat latihan nombor perdana. Okey, saya nak awak buat lagi latihan ni, latih diri. Muka surat 11. Okey. Yang mana saya nak awak buat? Yang ini. Yang nombor 1, tulis nombor dalam perkataan atau angka. Okey. Yang saya nak awak buat yang ini B, C, D, E. B dengan C ni awak kena tulis dalam perkataan. D dan E ini awak kena tulis dalam angka. Okey. Ini sahaja latihan untuk
perpuluhan juta. Okey, jadi ada dua latihan yang saya nak awak buat. Yang pertama tadi nombor perdana. Saya suruh awak buat ni nombor 1 sampai 100, warnakan nombor perdana yang ada. Okey, kemudian saya suruh awak buat latihan. Mana tadi latihan ni? Latihan yang ini, latih diri muka surat 8. Awak perlu buat nombor 2 dan juga nombor 3. Kemudian yang terakhir, inilah latihan dia. Buat latih diri muka surat 11. Tulis yang nombor 1, tulis dalam perkataan atau angka juta. Kemudian soalan B, C, D dan E. Jadi saya harap awak dapat melengkapkan semua latihan yang saya suruh dan kemudian boleh hantar secara personal WhatsApp kepada saya. Okey, saya akhiri kelas ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar semua.